أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, umur masih panjang lagi. Ya, dapat kita bertemu kuliah bulanan, mudah-mudahan hidup kita ni dengan agama dan akhir hidup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajian kitab Muhimmah pada malam ni, kita nak cuci dulu hati kita dengan kalam-kalam Allah. Mudah-mudahan hati kita bersih, mudah ilmu nak masuk, mudah ilmu nak faham. Ulama bagi tahu dah, ikan kalau tak ada air, ikan mati. Hati ni kalau tak dimasukkan kalam-kalam Allah, hati ni mati. Bila hati ni mati, habis jauh dengan ulama, ya, jauh dengan orang soleh, tak mau datang masjid, tak mau datang surah, ya. Konsep boleh pergi, Maidin boleh pergi, rumah terbuka boleh pergi, semua rumah orang boleh pergi, ya. Masjid boleh pergi. Masjid sentiasa terbuka, tapi orang tak mau datang pun, ya. Masjid sentiasa terbuka. Memang dialu-alukan kedatangan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT datang, tapi tak mau datang, ya. Dia tak mau datang. Bila kita cuci hati kita ni kadang-kadang Allah dengan wirid 4. Wirid 4 ni adalah wirid, orang panggil wirid para wali. Siapa beramal dengan wirid ni, penduduk dekat bumi gerun dengan dia, termasuklah binatang. Dan penduduk-penduduk langit mendoakan dia. Ini wirid 4 ni selalu digunakan, ada orang-orang yang beramal dengan silat. Tapi kadang-kadang ada setengah orang ni disalahgunakan wirid ni, dia untuk kebal. Ya, sebenarnya yang menghidup dan mematikan dia, yang melukakan tidak melukakan adalah Allah. Tapi hendaklah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, wiridnya kita baca setiap satu amalan dengan 10, ya, 10 wirid. Ilai anta maqsudina wa ridaka matlubina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. والله غالب على أمره 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 يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله
كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, ya, siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani, ulama tersohor, ya, negeri Fatani, mengaji di Mekah, wafat di Taif, ya, wafat di bumi aulia, wafat di bumi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada jasad baginda, jasad kekasih Allah ada di bumi Madinah. Siapa meninggal di bumi Madinah untung, apa meninggal di Mekah untung, nanti bangun dengan Nabi, ya. Meninggal kat tanya balik, bangun dengan YB, ya. Nabi ni tuan-tuan, Nabi, ya. Nabi dia sidik, benar, dia tak pernah cakap bohong. Macam kita ni pembohong dengan bini, depan bini bolehlah kita tipu bini, ya. Belakang bini, tengoklah kita macam mana. Begitu ulama bagi tahu apa? Nak tahu suami dia baik, tanya bini dia. Nak tahu jiran dia baik, nak tahu jiran sebelah dia baik, tanya jiran sebelah. Ulama bagi tahu. Ya. Nak tahu AJK masjid baik, tanya AJK masjid. Nak. Kan susah pun, tuan-tuan, ya. Sebab dia orang yang terdekat. Tapi kena ingat, bila kita buat kerja agama, ni hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu makin dekat dengan agama, kamu makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan perjuangan aku, nanti orang yang terdekat akan memusuhi kamu. Orang terdekat, ya. Orang terdekat tak kira adik-beradik ke, ya, pakcik ke, kawan ke, tuan-tuan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senari, pakcik dia senari, ya, tentang dia. Tengok sejarah Nabi Nuh alaihi salam, anak dia senari tak suka dengan dia. Berlakunya banjir, ya, itu yang Nabi Nuh nak tolong anaknya, nak ambil anaknya, nak selamatkan anaknya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Nabi Nuh alaihi salam, Allah tidak kehendak anak engkau ikut bersama perjuangan dengan engkau. Nampak tu tuan-tuan, ya. Bila buat kerja agama ni, dia banyak ujian, banyak rintangan, tuan-tuan, buat kerja agama. Tak ada, ya. Baru datang surau sikit, datang masjid sikit, tak ada makan, tak nak datang. Orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini, ya. Malam ni makan sedap, ya, makan sedap.
Baru 5 minit batuk lah. Betul ulama beritahu apa? Dunia ni tempat ujian. Kita sakit sementara je. Sihat sementara je, ya. Cantik sementara je. Buruk sementara je. Kaya sementara je. Miskin sementara je. Ya, banyak pengikut sementara je. Tak ada pengikut pun sementara je. Nanti bila kita mati, berhentilah dia. Berhenti ya. Tu orang yang dia ada Allah, orang yang arif billah, ya. Wa tawakkaltu 'ala Allah tu orang yang benar-benar berserah bulat-bulat kepada Allah, dia tak fikirlah tentang pujian manusia. Tak penting lah. Yang dia takut bila Allah tak puji dia, bila Allah tak sayang dia, bila Allah tak redha dengan dia. Tu yang paling dia takut. Kita tak ada. Dapat duit raya tunjuk kat orang, masuk media sosial, anak aku banyak dapat duit raya. Bodoh tu orang ni. Ingat tu tuan-tuan, bila kita ni masuk di media sosial, tunjuk-tunjuk di media sosial, tak kira lah pakai kemas ke, rumah ke, kenderaan ke, duit raya ke, baju sekalipun, bila menyinggung hati orang miskin, berdosa tu berdosa besar, bukan dosa kecil. Dalam kitab tasawuf menyebutkan apabila orang itu takabur mereka ke atas harta yang diberi pinjam oleh Allah ke atas mereka, orang ni haram masuk syurga. Haram ni tak ada harapan lah. Betul di antara 3 golongan yang diharam masuk syurga, ya, memang masyhur ulama semua bagi tahu, ramai ulama bagi tahu, iaitu pertama, isteri yang derhaka dengan suaminya, matinya belum sempat bertaubat kepada Allah, belum sempat bertaubat minta maaf dengan suaminya, haram cium bau syurga. Yang kedua, anak yang derhaka dengan mak dan ayahnya, mati belum sempat minta maaf dengan mak ayahnya, haram bau syurga. Yang ketiga siapa? Orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Ingat tu tuan-tuan, ya. Itu yang Rasulullah SAW datang masjid tu. Apa tujuan dia? Sembahyang jemaah. Bila sembahyang jemaah, kita jumpa sama-sama kawan kita. Engkau pegawai JPJ ke, engkau pegawai polis ke, engkau askar ke, engkau immigration ke, engkau penjegah rasuah ke, engkau JKR ke, kerja majlis daerah ke, siapa sekalipun, KTM, kereta api tanah Melayu pun, engkau kena datang masjid. Tak kira kau siapa sekalipun. Faham? Wajib datang. Faham? Tak kira siapa. Ingat tu. Apa je? Ustaz, cakap tentang doa tadi yang masjid. Boleh tak Ustaz boleh motivasi lah. Sekejap lagi lah. Ya? Kenapa Allah bagi 27. Nanti saya tekankan. Sekejap je. Dia dah potong dah hilang ilham aku dah. Ya? Sebab tu tak boleh potong aku cakap tu. Minta maaf Haji ya. Ingat tu. Ya? Kena datang ke rumah Allah, tak kira siapa sekalipun. Itu Nabi marah. Ya, Nabi marah hamba Allah ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apabila mereka dapat nikmat, dapat nikmat yang Allah bagi kepada mereka, mereka kufur nikmat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingat tu, jangan kufur nikmat, tuan-tuan, ya. Mentara ya, tuan-tuan, kalau kita ni dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, dunia datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Aku telefon, iPhone dua-dua, iPhone dekat macam tuan-tuan, Samsung, Oppo. Tuan-tuan. Hadiah, orang bagi hadiah. Jam 700 lebih, apa hadiah ni? Zikir bukan kuat sangat pun. Sikit kan tuan. Ya. Wirid tak banyak sangat pun. Benar dah kata ulama, benar dah kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud Al-Ta'i, Syekh Abdullah Al-Mubarak Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Ibrahim Adham. Bila kamu dekat dengan Allah, hati kamu tu sudah tipis tu bila dengar je kalau Allah menangis, dengar kalau Allah menangis. Kita tak ada. Orang berzikir tidur. Zikir surau, zikir masjid tu tidur. Ya. Kadang lama je dekat masjid, dekat surau, tapi tak mau datang masjid. Ya. Orang macam ni buang nama dia. Faham taruh nama orang yang datang masjid ni. Faham ini busuk punya zikir. Faham nama nak ada kat masjid tapi tak mau datang. Anda. Bukan zikir sini, zikir tempat lain. Tapi tengok lebih kurang macam ada je. Ya. Apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, saya memakai ia akan kemegahan kainnya dan berhias ia dan membaikkan ia akan dirinya
Dan keluar ia memberi fitnah. Nampak tu. Orang perempuan bila keluar rumah pakai lawa-lawa, ya, dengan barang perhiasannya, dengan kemegahannya, dia bermegahnya pula, dia bangga. Tunggulah. Ya. Tunggu bila? Tunggunya nanti masa dalam kubur. Itu dia katakan tabarrush. Tabarrush ni dia bermegah-megah. Lepas itu kita ni orang lelaki kalau nak pakai jubah, boleh kalau nak pakai jubah seboleh-boleh, seboleh-boleh, yang terbaik atas buku lali. Sunnahnya, bila bertentang buku lali harus hukumnya, sunnah harus hukumnya. Bila bawah buku lali makruh hukumnya. Bila labuh pula, labuh pula dia jatuh makruh. Bila dia bangga pula jatuh haram. Tu hukum dia. Tu hukum fiqh ni dia panggil furu'. Furu' ni cabang. Cakap Arab. Furu'il masail, masalah, cabang-cabang segi masalah. Fitnah ni banyak. Dalam akhir zaman ni penuh dengan fitnah. Mak mentua fitnah menantu, menantu fitnah mak mentua, anak fitnah bapa, bapa fitnah anak, ibu, mak lah, mak dia fitnah anak dia sendiri. Macam-macam berlaku. Puncanya apa? Ini binatang ni. Ini binatang. Tengok sekarang, bangun tidur, handphone. Tadi makan, handphone. Pada suami kat sebelah, sibuk handphone. Nak tidur, handphone. Suami dah makan ubat kuat lah. Bini main handphonenya. Dalam jamban lah handphone lah. Handphone. Ni dunia akhir zaman. Orang tak sibuk dengan Quran. Orang dulu Quran. Dia tak salah cari dunia. Nak cari dunia, cari lah. Nak ada dunia, ada lah. Tak masalah. Tapi jangan jauh dengan Allah. Itu Itu yang bila dunia nak kiamat, manusia dia dah tak ada, dia tak peduli dah. Rumah Allah tak datang, untuk ilmu tak datang, Dia sibuk makan jalan-jalan, makan konvoy, isap rokok, tengok Facebook, TikTok, itu je lah. So dia hidup macam tu. Hidup macam beruk, hidup macam beruang. Sama lah, kubur mak tak mau datang. Kubur mak tak mau datang. Kita kena datang kubur mak, kena datang kubur bapak. Kena faham tu. Kita bukannya beruk, bukannya monyet. Tapi bila ustaz cakap, guru cakap kita bukan beruk, bukan monyet, dia marah. Tuan-tuan. Sebab kita ni manusia, ada perkiraan. Tuan-tuan. Mak kita tunggu di tanah perkuburan. Mana anakku tak datang? Mana anakku tak datang? Rumah terbuka, dia datang. Rumah kawan-kawan dia datang, jauh macam mana dia pergi, aku tak datang dia tengok aku, tak datang dia arah aku. Jangan nak bagi alasan kata jauh, tuan-tuan. Mak kita beranak kita, lahirkan kita tu, sampai faraj 60 hari 60 malam tu terkoyak berdarah, tuan-tuan. Mak kita tu, Tapi ingat, dengan mak pun tak boleh lawan, dengan bapak pun tak boleh lawan. Faham? Siapa yang boleh dapat berkhidmat dengan mak, dengan ayahnya sampai mak ayahnya mati, meninggal dunia, anak ni syurga dapat dia. Senang andai. Itu yang kadang-kadang setengah orang sampai tak nak kahwin, tak nak nikah, sebab nak jaga mak, nak jaga bapak. Dia sanggup tak nak kerja lain, dia sanggup khidmat dengan bapak ni, tolong bapak ni. Kan ada sejarah tuan buka pada zaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tuan buka dalam kitab Duratun Nasihin, dia sedap. Itu yang Nabi Allah Sulaiman diperintah oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Sulaiman, kau pergi di tepi laut. Bukan pergi tepi laut pakai bikini, pakai spender. Bukan macam kita pergi tepi laut selfie. Buat apa pergi tepi laut? Kata malaikat Jibril, dalam laut ada satu kubah. Ada satu kubah. Itu yang salah satu kubah ni boleh timbul, dengan asbabnya zikir yang tadi kita baca tadi, zikir yang ketiga tu. Ya Hayyun ya Qayyum ya Ilahana wa ilaha kulli syai'in wa la ilaha illa anta. Wirid ni yang dibaca Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman alaihi salam.
wirid ni, lepas tu wirid 4 ni, siapa tak masuk dengan selawat ke, ya, siapa tak tahan dari amal, panas. Anak murid aku di Singapura, ada di Kuala Lumpur, masuk hospital seminggu, panas demam. Tuan-tuan, ya. Wirid ni dipanggil wirid perang, tuan-tuan, ya. Kita baru baca wirid sikit, batuk lah, baru sikit batuk lah, tuan-tuan, ya. Kalau banyak lagi, marulah, tuan-tuan, ya. Marulah jadi apa-apa ni, wirid ni panas, ya. Itu yang kata Nabi Allah Sulaiman buat apa? Kata malaikat Jibril, pergilah tepi laut ada kubah ajaib. Ya, sebut-sebut KTM sampai pegawai KTM. Sampai nampak tuan-tuan, ya. Nabi Allah Sulaiman pergi tepi laut dengan kerajaannya, dengan jinnya, dengan manusia, dengan binatang, ya. Datang pergi tepi laut. Gitu. Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai Jibril, malaikat Jibril, tak ada pun kubah ajaib. Kata malaikat Jibril, ada di dalam laut. Okay. Kau kena cari, kena menyelam dalam laut. Kata Nabi Allah Sulaiman, baiklah, aku perintahkan di antara tentera aku yang paling kuat, iaitu jin Ifrit. Itu di antara jin yang paling kuat, jin Ifrit. Itu siapa yang tak mau datang surau, datang masjid, ya, itu jin Ifrit. Tentang ulama, maki ulama, ya, maki suami, maki bapa, maki mak, itu jin Ifrit. Ya, kalau dia Jawa, jin Ifrit Jawa. Kalau Banjar, jin Ifrit Banjar. Ya, ya. Sebab jin Ifrit ni dia kuat. Dia kuat, dia power. Di antara dalam kitab sebut, pada waktu-waktu maghrib dia akan keluar. Sebelum azan maghrib dia keluar. Dia bawa tongkat jin Ifrit ni. Ya, tuan-tuan. Dia keluar, dia merayap. Dia lepak dengan orang kedai mamak, isap rokok maghrib-maghrib. Kata jin Ifrit, isap lagi rokok, tak payah pergi surau, tak payah pergi masjid, isap rokok je. Lepas tu ulama' bukan beritahu, bukan ulama' je, Nabi beritahu dah. Di antara rumah yang disukai oleh jin, dan rumah itu menjadi rumah yang papa dan rumah yang akan mendapat kemiskinan. Dia makan di malam hari, dia tak basuh pinggan, tak basuh cawan, biar dekat sinki. Biar je. Sama juga sampah, bila ada sampah tu kena ikat, kena tutup sampah. Maka jin Ifrit menawarkan diri menyelam dalam laut. Bila menyelam dalam laut, cari tak jumpa kubah ajaib. Tak jumpa. Jin Ifrit yang paling kuat menawarkan diri, wahai Nabi Allah Sulaiman, biar aku yang menyelam dalam laut. Cari lah. Menyelam dalam laut tak? Nyelam, tak jumpa kubah ajaib. Kata Asyik Barhiyat, Perdana Menteri Nabi Allah Sulaiman, apa kata dia? Wahai Nabi Allah Sulaiman, biar akulah yang berdoa minta dengan Allah. Oh, nampak kasih Allah. Lepas itu dengan wali Allah jangan main, tuan. Wali nikah tak apa. Wali Allah. Wali Allah ni mulutnya suka berzikir. Wali Allah ni dia orang yang sabar. Wali Allah ni dia suka dimaki, dia tidak suka memaki. Ni wali Allah. Kalau ada ustaz ni, orang maki dia marah, ya, orang bantai dia marah, dia tak boleh sabar, dan dia suka maki ustaz lain pula, cerita aib ustaz lain pula dalam ceramah. Orang ni bukan orang alim. Orang alim ni dia tak ambil pot hal-hal orang lain. Aib orang dia tak ambil pot. Ni orang alim. Dia cuma ada ilmu je, dia cuma pandai berpidato je. Cuma pandai ceramah. Ya, orang alim ni dia tawaduk, merendah diri. Ni orang alim. Ya. Asyik Barhiyat berdoa minta dengan Allah. Itu yang Nabi Allah Sulaiman belum berkelip mata, timbul kubah ajaib. Timbul kubah ajaib. Ya, timbul kubah ajaib. Kata Nabi Allah Sulaiman, kenapa kubah ajaib tak sampai tepi laut? Nabi Asyik Barhiyat doa lagi, doa sampai tepi laut. Sampai tepi laut, keluar seorang pemuda. Lawa pemuda, ya, lawa sangat, ya, bukan macam Haji Omar, kan. Bukan macam imam, kan. Lawa. Tu kata Nabi Allah Sulaiman, wahai pemuda, engkau duduk dalam kubah ajaib ni pada tahun bila? Pada zaman bila? Aku duduk dalam kubah ajaib ni pada zaman Nabi Ibrahim AS. Berapa lama? Lama lah tu. Berapa abad duduk dalam tu. Kau dalam kubah ni kau buat kerja apa? Kerja aku dalam kubah ajaib ni, aku menyebut kalam Allah.
Aku berzikir. Aku bertasbih. Makan kau macam mana? Bila aku lapar, datanglah burung hantar makanan. Nampak? Logik akal tak masuk akal lah. Ini semua kuasa Allah. Nabi Allah Sulaiman tanya lagi, wahai pemuda yang soleh, wahai pemuda yang baik, aku nak tanya engkau, muka kau ni cantik sangat. Apa amalan yang kau buat ni? Dia kata, pemuda ni, masa mak aku hidup, aku tak pernah menyinggung mati dia. Dia suruh buat apa, aku buat. Dia berak, dia sakit, aku basuh berak dia. Aku pikul dia, aku gendong dia, aku buat apa yang dia suruh aku buat. Dia marah aku pun, aku tak pernah melawan apa sekalipun yang dia marah ke aku. Aku terima seadanya, sebab dia makku. Apa? Pada satu hari dia nak meninggal dunia, aku bawa dia tepi laut. Mak aku berdoa minta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anak aku ni. Nampak? Itu mak ni hati-hati cakap mak ni, kalau lepas tu mak ni, kalau anak nakal, jangan kata anak, jangan marah anak yang bukan-bukan. Bodoh anak ni. Macam YB, tu bodoh. Tu bodoh tu, tuan. Nakal anak ni, macam pegawai KTM, tu nakal macam pegawai KTM, tuan. Jangan cakap bukan-bukan. Cakap baik-baik. Anak tu nakal, mak ni istighfar. Astaghfirullahaladzim. Jadilah anakku ni anak yang soleh. Sebab mak ni cakap dia doa. Macam aku tuan-tuan. Aku tak boleh pergi. Bini aku 3, tak boleh pergi sampai 4. Boleh. Dengar ni. Boleh. Mak aku masa dia ada, dia cakap apa? Engkau ni bini kau 3. Kau tak boleh pergi sampai 4. Mak yakin 3. Mak aku doa tuan. Sampai sekarang tak boleh pergi sampai 4. 3. Ngorak macam mana? Tak boleh. 3. Mak ni, lidah dia bahaya mak. Sebab dia mengeluarkan kita daripada perutnya. Ni mak. Itu jangan sekali-kali menyinggung hati mak. Itu kata mak aku, ya Allah ya Tuhanku, sebelum aku meninggal dunia, kau panjanglah umur anak aku. Itu yang dipanjang umur sama daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Panjang umur. Bila mak aku dah meninggal, aku jaga bapa aku pula. Macam mana? Sama macam bapa aku, macam mak aku jaga, macam tu aku jaga. Aku gendong dia, aku bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke kedai, Aku ke mana aku bawa? Basuh beraknya, aku pikul dia, aku gendong ke mana aku pergi. Kencing atas badan aku. Bila bapa aku nak meninggal dunia, dia bawa aku juga ke tepi laut. Apa bapa aku doa? Ya Allah ya Tuhanku, cantikkanlah wajah anak aku. Itu yang muka aku ada nur, ada cahaya. Wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu yang umur aku panjang sampai sekarang. Itu pemuda dia tanya dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ada apa lagi kau nak tanya dengan aku tak? Aku nak masuk dalam kubur ni. Aku nak berzikir kepada Allah. Kita ada sembang-sembang kawan, biar makan. Syekh ada nak tanya apa tak? Nak balik, nak berzikir ya? Ada? Mana ada? Syekh ada apa? Lambat. Masam. Nak rokok siapa yang rokok tu boleh berhenti lah. Baru tong sampah. Boleh di sampah lalu. Busuk tu. Boleh berhenti lah. Tak boleh berhenti menyorok lah. Walaupun dia makruh, dia boleh mendatangkan haram apabila menyinggung hati orang. Faham? Sebab itu duduk berjiran ni bahaya. Duduk berjiran bahaya. Rumah-rumah teres ni, rumah murah bahaya. Tambah rumah flat tu pun bahaya. Bila menyinggung hati jiran sebelah, walaupun pasang Quran sekalipun, kalau kita kuat-kuat menyinggung jiran sebelah, maka haram. Kalau pasang lagu lagi dah habislah cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Cerita lain pula. Tengok kita alik, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam berhenti, Ini kuliah kuliah permulaan. Lepas bulan Ramadan tak ada kuliah. Bulan Syawal ni yang pertama, Iman. Kedua. Kuliah yang kedua. Tuan-tuan, Batuk-batuk ni bahaya. Aku pun batuk dah. Jangkit.
Dan keluar ia memberi fitnah. Apa itu orang perempuan keluar rumahnya akan mendatang fitnah. Fitnah. Ya. Itu isteri nak keluar rumah wajib minta izin dengan suami. Nak kerja pun wajib minta izin dengan suami. Suami kata tak boleh? Tak boleh. Suami kata boleh? Boleh. Sekarang ramai orang perempuan kerja kan? Ramai. Ramai orang perempuan kerja. Siap bawa Ford Panda ni perempuan. Itu yang suka order Ford Panda. Hantar orang perempuan. Tuan ya. Ingat tu orang kerja Ford Panda. Kalau dah jelas barang tu no muslim, orang Islam tak boleh makan, tak halal. Dia tahu barang ni tak halal, dia ambil, dia hantar, duit tu haram, tak boleh makan ni tu. Bagi anak pun tak boleh makan, bagi mak tak boleh makan. Ingat tu, ya. Dia boleh ambil yang halal saja. Tak ada, bantai semua. Ni akhir zaman orang perempuan, isteri yang dah bernikah dah kurang pahala. Nak makan nasi goreng, order Ford Panda. Nak makan chicken chop, order Ford Panda. Semua Ford Panda. Dah tak ada pahala masak, tak ada pahala potong bawang, tak ada pahala potong cili, tak ada. Pahala posi pinggang tak ada, pakai polisterin. Dah kurang pahala. Isteri ni dia khidmat dengan suami ni banyak pahala. Itu ulama cakap apa? Nabi sendiri jaga dah. Ya, bila dia taatkan suaminya, jaga maruahnya, jaga solatnya, jaga puasanya, ya, masuklah syurga mana nak masuklah. Tuan-tuan. Allah tak tunjuk syurga, tuan-tuan, tak tunjuk. Bukan syurga je, binatang Covid pun Allah tak tunjuk. Sayangnya Allah dengan kita. Binatang Covid dah balik kampung. Tapi binatang Covid tak dapat duit IPF. Ingat tu, siapa dapat duit IPF, jangan makan seorang. Dapat duit IPF, 10,000 dapat duit IPF, mak jangan lupa. Bapak jangan lupa, anak jangan lupa, keluarga jangan lupa. Ada keluarga yang duduk kat kampung tak dapat duit IPF. Apa salahnya kita dapat 10,000, bagilah dia 1,000. Tuan-tuan. Agihlah, tuan-tuan, ya. Janganlah kedekut, ya, tak hidung masin tak kerja kering. Tuan-tuan, ya. Dia tak ada, dapat 10,000, mak 500 pun tak bagi. Ya. Tukar sport rim dia, ya, beli pancing dia. Pergi konvoi sana, konvoi sini, hari raya, habis. Ya. Anak ni berkatnya daripada mak dan ayah. Ni anak. Murid sama juga. Murid ni berkat daripada guru dia. Ya. Memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya, maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Walaupun sejahtera bagi dia, baik bagi dia dan tidak mendatangkan kebaikan kepada manusia yang lain. Itu. Ni raya-raya banyak orang buat benda haram. Banyak bini-bini orang lelaki yang dah bernikah buat benda haram raya ni. Bibir merah macam bentuk ayam. Dekat rumah tak nak bagi gincu, keluar rumah bagi gincu. Dekat rumah tak nak pakai barang kemas, keluar rumah pakai barang kemas. Macam Mami Jarum tu. Kadang sanggup pakai mes Korea. Nak tunjukkan dia hebat. Ingat tu, meh ni kena zakat. Ada seorang hamba Allah telefon aku, Ustaz, saya baru tahu barang kemas ni kena zakat. Nampak? Meh kena zakat. Itu di antara yang manusia diazab oleh ular sujaul aqra. Di antara hamba Allah yang tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, yang tak solat, meninggalkan solat. Yang kedua, membenci ulama, memaki ulama. Yang ketiga, tidak mengeluarkan zakat. Yang keempat, dia dengar orang azan, tak mau datang masjid, sembahyang berjamaah. Jangan kata tak ada dalil, jangan kata tak ada hadis. Ni berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Yang di dalam keranda jenazah ni bergerak-gerak, dia dibelik oleh seekor ular. Itu yang sahabat nak pukul ular ni, ular tu bagi salam, Assalamualaikum wahai manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau jangan pukul aku. Aku diperintah oleh Allah untuk mengazab si mati. Ya, itu yang Sayyidina Abu Bakar dan sahabat tanya, apa kesalahan si mati? Itu yang ular tu beritahu. Ular ni beritahu salah satunya kesalahan si mati itu iaitu bila azan berkumandang dia tak datang sembahyang berjamaah. Dengar ni, ya. Tuan, ya. Sibuk cari duit. Hantar gas saja. Ya. Aku tak cakap siapa dia. Imam yang tengok aku tak puas hati. Ingat tu, tuan. Betul dunia ni, betul bila kita mati, ya, mati masuk dalam liang lahat, tu dia panggil fitnah kubur. Betul yang kita dekat dunia ada pangkat, ustaz ke, ya, orang kaya ke, ya, YB ke, menteri siapa lah sekalipun, kau pegawai mana lah sekalipun, bila masuk dalam liang lahat, orang tak panggil dah pangkat dah. Sebab dia punya pangkat kat dunia dah habis dah. Sebab dia dah masuk negeri yang bernama alam barzah. Tu yang dia panggil, wahai fulan, anak si fulan. Ya, tuan-tuan. Kata kita tak boleh lari pada kematian, tak boleh. Nak tak nak pasti mati. Tuan-tuan, ya. Tapi mintalah mati di bumi Madinah. Ya, mintalah mati dalam beriman, tuan-tuan, ya. Itu dipanggil fitnah kubur tu. Tu malaikat tanya, ya, siapa Tuhan kamu, apa tauhid kamu, apa kiblat kamu, siapa nabi kamu, siapa kawan kamu. Itulah fitnah kubur tu. Dia nama fitnah kubur. Nak tak nak semua akan kita kena jawab. Semua akan kena tanya. Kau Islam, kau kafir pun tetap kena tanya. Tuan, ya. Ke bumi lah, dia bumi mana pun tetap kena tanya. Ya. Dan kerana inilah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda, ya, kekasih Allah, utusan Allah. Bulan Ramadan kan rajin selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tarawih kan. Bulan Syawal pun tak selawat dah. Selawat lah. Bulan Ramadan boleh hatam Quran, boleh baca Quran daripada pagi sampai siang, ya. Daripada pagi sampai petang. Malam kat rumah baca Quran bulan Ramadan. Bulan Syawal ada baca Quran ada. Mana ada dah. Anak sibuk, anak busy dah. Maklumlah anak kontraktor. Banyak mana nak duit kau tu? Kontraktor kau punya berdoza kau banyak mana sangat? Anak tak ada masa datang masjid, anak sibuk. Anak pegawai kerajaan, anak banyak meeting. Ya. Tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak pergi surau, tak ada masa untuk ilmu, tak ada masa. Ya. Ingat tu, tuan-tuan, ya, kita jangan lawan Allah. Gaji kita tu banyak mana sangat. Nak lawan, nak bandingkan nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, ya. Ni nikmat ni, dapat duduk masjid ni nikmat. Tak semua orang boleh duduk sini walaupun duduk bersempuh pegang keribut ni. Sejuk kan? Benda tu masuk ke dalam. Nikmat, tak semua orang dapat ni, tuan-tuan. Ya, kalau tidak kenapa dalam hadis sebut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bertemu di satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis silaturahim, kamu duduk dalam majlis tu, ya, sebab dalam tu ada malaikat Allah, dia membentangkan sayap, dia bertasbih, beristighfar, mendoakan kepada ahli-ahli ilmu, ahli-ahli yang duduk dalam majlis-majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, ya, majlis karaoke tu suka lah. Anda, ya. Majlis TikTok suka lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pejabat bagian-bagian, jangan lupa nanti waktu makan kita ada buat tarian TikTok. Bukan apa Ustaz, kita suka-suka lah. Suka-suka. Okay, satu pejabat lah dengan pegawainya, ya. Pegang penyapu. Haji Omar kat depan. Jangan buat benda tu walaupun dia benda yang lara, ya. Jangan buat.
Lepas tu kalau orang yang kuat agama dia marah, apa kau buat benda macam ni? Faham kan? Tuan-tuan. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Dia kata hiburan yang melalaikan. Dan kerana inilah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan semuanya aurat. Semuanya aurat. Perempuan semua aurat. Aurat. Ya. Dalam kitab lain menyebutkan kecuali muka dan tapak tangan. Dan lagi satu dalam kitab fiqh menyebutkan lagi, kita kata yang besar, di antara aurat perempuan yang dia tutup macam mana tetap nampak bentuk kepala, bentuk bahu. Atau orang lelaki kalah dengan perempuan. Orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Orang lelaki takut dengan perempuan. Orang lelaki dengan harimau, lelaki takut dengan perempuan. Betul je? Besar dah ni. Bukan tontonnya aku takut. Jangan main orang perempuan. Tengoklah kat rumah siapa yang banyak bercakap. Bini ke suami? Bapak ke mak? Mak banyak bercakap. Tuan-tuan. Ya, mak banyak bercakap. Bapak relax. Bapak cakap ya, kena dengan mak. Tuan-tuan. Itu kalau bini menjerit dalam rumah, bila menyinggung hati suami, maka haram berdosa. Ya. Kalau suami itu tak tersinggung, tak berdosa pula. Jenis suami yang kepala best, tak apalah mak kau macam tu, abah suka hiburan. Kalau jenis suami tak tersinggung, tak berdosa. Tuan-tuan, ya. Itu kalau untung dapat suami yang jenis relax. Itu ulama cakap apa? Suami ni dalam rumah satu benda boleh sebut, satu benda jangan sekali-kali sebut. Yang jangan sekali-kali sebut tu benda apa? Bak cakap. Satu benda yang boleh sebut apa dia? Dia kena suami ni kena sebut dengan iya ataupun okey, itu je. Ya. Abang balik masih ya makan dengan ustaz. Okey dah. Bila api banyak bulan ni bang, hari raya ni. Tak apa, okey. Telefon bunyi tu, ada perempuan lain ke? Okey. Selamat nanti. Jangan marah. Lepas tu bila isteri ni dia marah ke dia apa, suami relax. Tenang, lepas tu kena banyak zikir. Bila banyak zikir, kita punya hati ni, kita punya dalaman ni dia kuat. Bila kita tak ada zikir, tak dibasuh kalang-kalang Allah ni tak ada, dia pagar tak kuat. Itu kita mudah nak marah, mudah nak menanting. Kena banyak zikir, Nak pada bulan Ramadan kita relax, cool. Tuan-tuan, sebab bulan Ramadan kita banyak menyebutkan Allah. Tuan-tuan, bulan Ramadan. Nak bulan Ramadan. Lepas balik tarawih, kawan bagi ubat kuat kat tepi tu, makan. Sampai rumah, ubat makan lah. Tertidur. Siang tak boleh, puasa je tak boleh. Tak boleh. Kita tidur. Nampak kita boleh sabar. Sabar sebab kita dekat dengan Allah. Tak boleh ni bulan Ramadan mana boleh. Aku kena sabar, kena ikut Allah nampak. Sebab kita dekat dengan Allah. Pada bulan lain nampak tuan-tuan, so pentingnya jaga hubungan dengan Allah, tuan-tuan. Belum sejam ni. Relax. Ingat tu, perempuan semuanya aurat. Perempuan kalau dia nak menyanyi, boleh tak? Boleh. Perempuan dia nak berjoging, boleh tak? Boleh. Perempuan nak bersenam, boleh. Perempuan nak main gym, boleh. Perempuan nak kaya basikal, boleh. Tapi syarat dia kena tahu, kena pakai pakaian yang tidak menampakkan tubuhnya tu. Dan dia nak bernyanyi, nak bersolawat, nak berkasidah, boleh. Tapi perempuan saja, boleh. Ini hukum dia, Perempuan nak TikTok telanjang, boleh. Tapi dia dengan suami aja, boleh. Suami balik TikTok, telanjang TikTok, boleh, tak masalah.
Suami, isteri, imam, isteri imam. Tak boleh isteri imam depan Pak Bilal, tak boleh. Mana tahu tu, dia hukum fiqh dia. Faham Baik tu kita jangan, kalau ulama beritahu jangan kita bergaduh hukum. Jangan bergaduh hukum. Tu tadi orang tanya aku, Ustaz, apa hukum isteri ni kan dia wajib minta izin dengan suami apa sekalipun. Walaupun mak mentua tu, mak dia datang sekalipun, boleh tak mak dia masuk? Memang dia kena wajib minta izin dengan suami sebab rumah ni rumah suami, bukan rumah mak mentua dia. Wajib minta izin. Aku jawab dia senang. Mak mentua tu mak kau kan? Ya. Bini kau tu anak pada mak mentua kau kan? Ya. Kenapa tak bagi mak mentua kau masuk? Apa salah? Anak dia kau nak, mak dia kau tak bagi masuk. Apa penjantan kau ni? Memanglah segi hukum tak boleh. Tapi segi adabnya macam mana kau ni? Kena faham. Lepas tu kita ulama sama mengaji kitab tauhid, umat ulama sama mengaji kitab fikih, ulama sama mengaji kitab tasawuf, beradab. Tu beradab, tuan-tuan. Tu ilmu dengan adab penting lagi adab. Tuan-tuan, ilmu dengan adab penting lagi adab. Sikit lagi, tuan-tuan, Belum sejam kan? Belum kan, Mam? Belum, Maka tahankan olehmu. Tahan. Suami kena tahan bini. Wani. Bini nak keluar, pakai lawa-lawa, pakai keju, pakai seluar ketat, tak boleh, jangan keluar, abang tak bagi, haram. Abang kata tak boleh, tak boleh. Apa bang? Abang tahu tak saya ni? Hantaran, ingat tak? Hantaran 20k abang ingat tak? Ni bukan 500 ni, 20k. Yang macam-macam bang. Motor abang pun saya bayar tau. Habis itu dalam neraka ni ramai wanita. 50 wanita, seorang lelaki. Ini bukan aku cakap, Nabi cakap. Masa Isra' wal Mi'raj. Kenapa? Salah satunya wanita itu bila sudah bernikah, dia tak jaga lidahnya, suka sakitkan hati suaminya. Bukan apa, takut tengah sakitkan hati suami, mati dia. Kau tahu buka dalam kitab lain, bukan kitab ni, Ada lagi satu kitab, Tak silap, lupa nama kitab ni, Dalam kitab tu menyebutkan, apabila isteri itu dia sakitkan hati suaminya, walaupun dia berpuasa, walaupun dia solat, buat haji, buat umrah, sedekah lah, tolong orang lah, rajin sembahyang malam, bila dia membuatkan suaminya kecil hati, tersinggung, batal amalannya. Batal amalan. Baik tu hati-hati bila bercerai, jangan bercerai cara yang tak baik. Nak bercerai macam mana nikah cara yang baik, bercerailah cara yang baik. Jangan bercerai cara tak baik. Bila bercerai cara tak baik, nanti sangkut di padang mahsyar. Jangan sangkut. Pasti sangkutnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kamu dengan manusia, jaga hubungan kamu, jaga hubungan kamu dengan Allah, jaga hubungan kamu dengan manusia. Tuan-tuan, salah dengan Allah ni, walaupun orang ni ahli zina, pernah main punggung tempat taik tu, pernah minum arak, kaki nombor ekor, kaki judi lah, apa sekalipun, pernah mengendak sama orang ke apa, maksudnya dia ada buat salah dengan Allah, minta ampun, Allah ampun. Dengan manusia ni ada buat salah sebiji buah rambutan lah, pernah ambil tanpa izin, sangkut di padang mahsyar. Walaupun dah tua, dia jadi AJK masjid. Allah panggil, wahai fulan si fulan, tunggu dulu. Kenapa? Ya Allah, kena masuk syurga ni. Aku AJK masjid lah. Mengaji di depan lah. AJK masjid ni. Apa kata Allah? Aku tak peduli kau AJK ke siapa. Apa salah aku? Dulu engkau masa muda-muda, engkau ambil rambutan orang sebiji je. Bila? Pergi pasar malam, ambil rasa, tak minta izin, lepas tu belah. Ingat tu, dia rasa buah langsat orang, mata kucing orang tu kat pekan tu. Ambil je, kadang tak minta izin. Kena minta izin tu, tuan-tuan. Banyak benda ni berlaku, tuan-tuan. Tu belum lagi orang yang jual buah ni, menipu orang. Tuan-tuan,
Ni durian D24, durian kampung ni. Ya, kampung Berang ni Tanjung Malim ni. Cantik cantik buka-buka Allah Akbar ya. Masak dah. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah, tahan. Pernah buat ke? Pernah tahan bini tak pergi keluar rumah? Pernah? Tengok muka, tak pernah. Tuan-tuan yang kena tahan ni dia. Suami kena tahan ni dia. Bini mana boleh kena tahan. Suami kena tahan. Abang dalam rumah jaga anak tau. Cinta nak keluar. Yang geruk-geruk mak pergi. Rumahku, syurgaku. Nak tahu tentang apa kaedah rumahku, syurgaku? Itu dia katakan salah satunya, ibunya adalah dalam rumah tu hamba Allah yang sabar. Itulah rumahku, syurgaku. Isteri sabar, suami sabar. Ini rumahku, syurgaku. Dah nak bertindak jangan ikut nafsu. Anak nakal jangan kau suka nak pukul mana-mana. Anak nakal pukul daripada lutut ke bawah tapak kaki. Tak ada anak nakal terkajang. Tersandar tepi dinding. Bapak lebih makan lemang. Dah. Tampar anak. Pa jangan main. Bapak ni. Pa oi, tak cukup pa. Papa ni. Jangan kat muka ni Nabi larang pukul muka. Nabi larang. Betul, uduk ni, muka ni salah satunya rukun fardu dulu. Tuan-tuan, tengok kentut di punggung, keluar di punggung, kita kencing di kemaluan, di zakat, di faras. Sepatutnya tak payahlah basuh muka, basuh punggung, selesailah uduk. Kenapa basuh muka? Mam, tadi Imam dia marah aku sebab pasal gas tadi. Haji, aku dah beritahu dah. Ni banyak makan lemang ni. Hilang ilmu. Sebab bermulanya sifat sombong daripada muka. Lepas tu ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, bila kamu batal sekali uduk kamu, hendaklah kamu beruduk, basuhlah muka kamu. Muka itu adalah salah satunya adalah fardu dan rukun uduk. Pernah tak kita jalan-jalan pekan Tanjung Malim, tengok punggung orang ni? Besar punggung ni, pasti besar sombong ni. Ni dah, mana ada pada muka lah. Lepas tu pakai mask ni bahaya. Pakai mask ni, kita tak tengok muka, tak nampak muka orang. Nampak mata. Mata ni bahaya, mata ni. Entah. Lepas tu bila anak nakal, bapak tengok, anak berhenti. Henti anak, dia tak buat benda yang bapak tak bagi, dia tak buat. Entah. Anak kalau main apa-apa, kucing tengok, dia relax. Entah. Betul, mata manusia ni bahaya. Mata manusia ni dia ada aura. Entah. Entah. Itu bila berlakunya talak rujai, talak yang boleh rujuk, kata ulama salah satunya bila isteri tu kelip mata. Tak, tanda setuju. Suami pun kelip setuju. Selesai lah. Entah. Dia panggil talak rujai. Dia banyak kaedah. Entah. Itu berlakunya cerai-berai, isteri itu tak boleh keluar daripada rumah selagi belum habis edah. Kenapa? Sebab dia di dalam edah. Bila dalam edah, suami boleh rujuk balik lah. Tapi walaupun tidak boleh rujuk, walaupun dia ditalak dengan talak yang habis bagi pun tak boleh keluar lah. Sebab dia masih di dalam edah. Sikit lagi kan tak? Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya. Ahli kena tanya, bapa orang tanya, abang orang tanya. Contoh pula, AJK masjid balik malam-malam balik, nampak orang perempuan lepak-lepak tu berjalan. AJK masjid kena tanya, engkau anak siapa ni? Buat apa ni lepak malam-malam ni? Engkau kan perempuan. Berani AJK? Mana berani anda? Itu yang pernah aku tegur seorang mamat. Bercium di padang kota. Aku nak cium, aku tegur.
Kau dah kahwin belum? Belum. Belah. Anda bukan ni anda. Anda bukan ni Lepas tu bila azan berkumandang Allahu Akbar. Sunat kejut orang sembahyang. Bila habis azan, habis waktu solat anak Nabi wajib kejut. Anak kat rumah tu sama malam ni mengaji. Mana ada budak muda? Semua budak tua. Kenapa? Tak nak ajak anak datang masjid? Ajak lah. Nanti ajak pergi rumah terbuka, ajak. Rumah terbuka ajak. Ada. Bini. Tuan-tuan, kampung ni memang semua orang lelaki kampung ni. Mana bini you? Seorang lah orang buat. Takkan Korea sini penduduknya lelaki ya berbulan-bulan. Belajar ni wajib. Beza belajar masak. Ni ilmu fardu ain. Kecuali lah bini kita tu uzur, takkan manjang aku ngajar sini bini tuan-tuan uzur manjang. Ya. Tuan-tuan kau cakap, yang jom ikut abang pergi masjid malam ni ada mengaji ilmu fardu ain. Pada kata malas lah bang, ayang tengok live je lah. Ya, dah selesai dah. Tuan-tuan, yang pentingnya wajib cakap. Wajib cakap, ya. Macam anak aku, jom ikut abah, ayah pergi ceramah. Minta maaf lah ya, sibuk sikit adat. Tak apa, selesai, aku selesai dah. Ya, jadi dia tak dapat khidmat, buat kerja agama, tak dapat menuntut ilmu pada malam ni. Aku lepas ya. Itu penting cakap tu. Ya. Sebab itu orang perempuan, kadang dalam ada ustaz-ustaz beritahu orang perempuan bila dia tak semayang, isteri tak semayang, suami dapat dosa. Isteri buka aurat, suami dapat dosa. Bukannya maksudnya dia buat benda haram, suami itu dapat dosa manjang. Bukan, tu kena faham tu. Yang kata suami dapat dosa ni, suami tak ingat ke dia? Kalau suami dah ingatkan semayang lah, jangan tak semayang. Suami dah kejutkan dah, jangan tak semayang. Suami dah kata tutuplah aurat, suami dah beritahu pergilah belajar, suami dah kata kau janganlah bergaduh. Jadi bini ni dia buat juga benda ni, dia tak semayang juga, buka aurat juga, tak mau pergi masjid, tak mau untuk ilmu juga. Jadi suami lepas lah. Yang kata tak lepas ni suami tak tegur tu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu ya daripada api neraka. Ni lah. Bukan semua suami tanggung, lemak Dia tak semayang, suami tanggung. Dia berempat, suami tanggung ya. Dia main di kutu tak bayar, suami tanggung. Lemak ya. Bukan semua suami tanggung. Kita kena tahu lah yang kata suami tanggung ni suami tak cegah. Samalah pemimpin negara, tak kira lah dia tok pengulu siapa sekalipun, pegawai pejabat ke siapa, ketua Korea dalam kampung, dia kena tegur. Dia kena beritahu, aku nak maklumkan hari ni hari Jumaat, aku ni ketua kampung, daerah kampung ni. Sebelum hotel nak baca khutbah, aku nak cakap sikit. Aku nak beritahu Korea kampung ni, bila ada majlis ilmu, jangan korang tak datang. JK masjid dah buat dah. Dan jangan pula kamu ni, di antara dalam Korea ni, jangan ada yang tak semayang. Nanti bila jangan tentang makan minum pun, siapa yang susah, tolong jumpa dengan aku. Jangan korang diam-diam aja. Kalau korang tak semayang, aku dah tegur, kau tanggung senang hari. Kena cari tok mulu macam ni ya. Ada tok mulu macam ni, berani ni mana ada. Sebab itu di madrasah kami Darul Atiq ni, almarhum Tuan Guru Haji Ghazali Beja Rasulullah, dia pesan dalam masa dia hidup, dia kata apa? Masa aku ada, aku tak mahu terpacak tiang TV dalam kampung ni. Nanti aku dah mati pun tak mahu terpacak tiang TV dalam kampung ni. Aku tak mahu orang lalai dengar hiburan sambil lupakan Allah. Sampai sekarang tak ada tiang TV, ada. Ya, sejam ni kan? Bang, sejam ni. Sikit lagi, pembayaran 1 jam. Sebab dia bulan-bulan Syawal ni biasa duit ceramah 200.5. Bulan Syawal ni lebih sikit sebab ada duit raya. Tuan-tuan jangan risau lah. Tuan-tuan bagi aku duit bukan aku buat benda-benda tak elok. Beli kitab. Ya, bayar bil api ibu tunggal, bayar bil api masjid, ya. Bukan aku duk beli toto bukan.
isi minyak kereta, buat pergi ceramah. Sebanyak mana aku perjalanan, sebanyak itu orang bagi aku duit dapat saham. Untung, ya. Dia sekarang tak nampak. Itu dalam surah As-Sajdah tu, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tu bila kita nak mati roh sampai sini, Allah ni sampai qalqum ni, Allah tunjuk ini pahala engkau sedekah, kau tolong orang. Itu yang orang nak mati dia cakap dengan malaikat, wahai malaikat Allah, bagi aku masa sekejap, aku nak sembahyang sunat jadilah. Sebab dia dah nampak ada kelebihan sembahyang sunat. Tuan-tuan tahu, sembahyang rawatib tu, kau boleh habaq dia, pahalanya dunia dan isinya. Ya. Itu bila nak mati baru nampak. Macam isteri dia khidmat dengan suami, dia ambil air hantar dekat suami, hantar dekat air, pahalanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebesar gunung Uhud. Ya. Belum suap lagi, belum suap suami. Baby minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baby minum, Allah pahala. Tapi jangan tonyok. Kawan dah gigi palsu poliden tak pakai, dah tersangkut dekat cawan. Ingat tu tuan-tuan. Ada lagi bini suap suami minum ada? Mana ada? Ada. Masa baru bertunang, cinta nak rak. Jalan pengantangan, minum kongsi. Ya Allah, kalau hari raya berkepit je. Kejap-kejap selfie, sampai Petun Jamban mata gambar. Abang sampai dah ni. Mana? Ni pintu toilet ni. Hantar gambar. Sebenarnya yang kita buat ikut sunnah, masa baru nikah kita ikut sunnah. Kita ikut sunnah 100% ikut sunnah. Nak tidur masuk bilik sama-sama, mandi sama-sama, makan sama-sama. Kadang makan satu pinggan. Nampak betul? Tu pinggan kan. Menjelejih ni, lapak, siap bulan siap jilat ni. Pada JK masjid ni. Jilat lah. Okay. Sebab nak ikut, nak ambil sunnah. Sekarang dah 5-6 bulan, dah beranak, dah bercucu. Gigi depan tinggal 2. Tak buat dah. Mana buat? Dulu masa baru nikah, pergi masjid sama-sama. Kadang jenis budak-budak muda ni datang masjid masa baru nikah. Masa baru nikah datang masjid cari Pak Imam. Mam, nikah ke ana? Ya, datang masjid lepas nikah tak lama tak datang masjid, datang hari Jumaat Itu sebab ada hari Jumaat. Kalau tak ada hari Jumaat langsung tak datang. Dia datang bila? Masa dia mati baru datang. Itu pun sebab orang bawa dia, sebab dia tak boleh berjalan sebab dia dah mati. Orang bawa letak depan ni. Mayang 4 takbir. Masa baru nikah kau tahu nak datang masjid. Kau tahu cari Pak Imam. Kau tahu nak cari saksi orang masjid. Masa kau nak nikah. Lepas kau nikah, dah selesai hajat kau. Kau datang masjid lah. Bukan orang sini, bukan budak muda sini, bukan negara kita. Negara tempat lain, Zimbabwe ni. Tapi lebih kurang sama lah. Ingat tu, tuan-tuan, yang tak datang masjid. Aku dah pesan dengan anak aku banyak kali. Cakap apa? Ingat tu, selagi kita ni Allah kehendak kita berdakwah, Allah kehendak pergi masjid, pergi surau, tu tanda Allah masih redha dengan kita. Kalau Allah tak kehendak, Allah dah benci dengan kita. Tuan-tuan tahu, masjid tuan-tuan duduk ni masjid wali. Wali Allah, ahli tarekat, orang kuat berzikir. Tahu tak, masjid Zirar dengan masjid wakaf lain. Masjid Zirar ni dalam kitab sebut masjid yang mereka bina atas menunjuk-nunjuk, atas bermegah-megah. Masjid siapa paling cantik, masjid siapa pasu paling banyak, masjid siapa jamban paling bagus, masjid siapa dia punya kawasan paling bersih, masjid siapa lampu paling banyak. Ni masjid yang mereka bina bukan atas dasar takwa, atas bermegah-megah. Masjid wakaf ni mereka dibina atas bertakwa, untuk orang sujud, untuk orang beribadah. Ni masjid takwa. Untung-untung dapat duduk masjid ni. Walaupun tidur tak apa. Masjid ni tidur pahala, duduk pahala, baring pahala, semua pahala. Masuk parlimen tak dapat pahala. Imam pernah jumpa hadis masuk parlimen ada pahala? Ada jumpa hadis? Ada kena berguru imam.
Mesti ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara rumah yang kamu masuk, kamu disuruh sembahyang 2 rakaat adalah rumah Allah. Ha. Kamu duduk ni iktikaf, berapa lama kamu duduk, kamu dapat pahala. Di antara rumah yang kamu duduk, kamu mendapat ketenangan jiwa. Apa? Oh, tuan-tuan, tenang. Haji tenang. 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 Duduk rumah kena marah kan? Duduk sini siapa dah marah kan? Bini tak marah, anak tak buat perangai, kita relax. Tempat ketenangan. Tuan-tuan ada masalah, datang masjid. Ada masalah, duduk masjid. Tenang jiwa. Tahu Nabi sendiri cakap. Ada masalah rumah tangga bergaduh, tuan datang masjid. Ya, duduk tafakur, mengadu dengan Allah. Tenang jiwa. Wallahu a'lam. Cukuplah sampai sini ya. Sampai mana tadi? Tahankan olehmu, nampak? Sampai tahan ya. 2 baris tak sampai 2 baris pun. Tak sampai 2 baris dah. Kita mengaji sini, Allahu akbar. Ada 8 tahun imam. 6 tahun lebih baru muka surat 9. Yang dah tak ada, yang musafir di alam barzakh ambil dah. Ya. Nampak ni. Ini apa betul mengaji. Tuan-tuan. Ya. Ini apa betul mengaji, apa betul belajar ya. Bila rasa cukup sampai ke sini, insya-Allah mudah-mudahan kita dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Tuan-tuan, bulan-bulan Syawal ni, walaupun bulan Syawal, ya, jangan lupa baca Quran, jangan lupa berzikir, jangan lupa selawat, ya, jangan lupa sedekah. Macam mana bulan Ramadan kita boleh sedekah, bulan Syawal jangan tak sedekah. Macam biasalah tuan-tuan, ya. Sebab kita tak tahu mati kita bila. Tak tahu. Ya, tengah-tengah kan tidur mati, ya, jalan-jalan mati, makan-makan mati. Mati ni Nabi sendiri beritahu dah. Apa kata baginda? Di antara yang aku tak tahu, umat aku tak tahu, di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Tahu. Tak, ya. Lepas tu kalau keluar rumah, pesan dengan anak bini, pesan baik-baik. Apa pesan dia? Ni abang tak ada, abang nak pergi kerja. Jaga aurat, jaga solat. Kalau tak jumpa abang, kalau hari ni abang pergi kerja, abang tak balik, nanti kita jumpa di negeri alam barzakh. Cakap dengan bini tu. Boleh? Cakap-cakap pergi betul. Tuan-tuan tahu kisah Imam Syafi'i? Benar aku tutup. Boleh ambil 2 minit boleh? Ya, boleh aja. Imam Syafi'i ngaji di negeri Baghdad. Bila dia ngaji di negeri Baghdad, ya, masa anak murid Imam Syafi'i, dia mengajar di Mekah, di Masjidil Haram. Dia mengajar, disebut ya, Kalam Ahmad bin Idris. Kalam Ahmad bin Idris. Kalam Ahmad bin Idris. Mak Imam Syafi'i, ya, lalu di Masjidil Haram. Kata mak Imam Syafi'i, itu kalam anak aku. Itu kalam anak aku tu. Jadi anak aku ni dah alim lah. Sebab mak dia pesan dah, selagi engkau tak alim, selagi aku kata jangan balik, jangan balik. Itu mak dia bagi tahu dengan anak murid Imam Syafi'i, bagi tahu dengan anakku, bagi tahu dengan Ahmad bin Idris, aku membenarkan dia balik. Itu yang tahu. Masa dulu orang naik unta, mana dia naik kapal terbang, tuan-tuan, mana naik kereta. Jadi perjalanannya berbulan-bulan. Dia daripada Mekah ke Iraq lama, di negeri Baghdad tu lama. Jadi sementara anak murid Imam Syafi'i nak balik negeri Baghdad, ya, dalam perjalanan mak dia meninggal dunia. Sebelum maknya meninggal dunia, mak dia tulis surat satu wasiat. Apa kata mak dia? Nanti anak aku sampai dia nak balik rumah, kalau dia nak balik ke Madinah, nak balik ke rumah, kalau dia bawa dunia, aku tak benarkan dia balik. Aku tak benarkan dia balik rumah, aku tak benarkan dia masuk rumah. Nampak kan? Kalau dia balik bawa dunia, aku nak dia balik bawa ilmu. Nampak ni? Mak Imam Syafi'i. Kita mak dia bagi Langkawi yang lupa coklat. Pergi Terengganu yang lupa ropok lekor. Mak Imam Syafi'i orang kuat agama. Itu Imam Syafi'i bila dia nak balik daripada negeri Baghdad, anak murid bagi harta banyak. Sampai duit tu 10,000 dinar. Dinar bukan ringgit, dinar. Dengan bagi untanya beratus-ratus unta. Banyak. Itu sampai di perjalanan, sampai sempadan Mekah. Sampai sempadan Mekah, Imam Syafi'i hantar wakil. Pergi rumah dia. Ni adab orang nak balik kampung, adab orang pergi masjidan kan tu lah. Itu yang wakil Imam Syafi'i pergi rumah Imam Syafi'i, pergi.
Mak tak ada dapat surat wasiat. Mak dia kata, bagi tahu tulisan tu, wahai Ahmad bin Idris, ini wasiat daripada mak, engkau kalau nak balik, selakala kau bawa dunia, bawa harta, mak tak izinkan kau masuk rumah hamba. Imam Syafi'i bawa duit 10 dinar, dia infak kepada jalan Allah. 10,000 tuan, bukan 10 ringgit. 10,000 dinar. Kita dapat duit KWSP 10,000 ringgit. Tahu dinar? Dinar ni tinggi dinar. Infak pada jalan Allah, dia punya unta-unta semua habis. Dia infak pada fakir miskin. Tinggal unta yang nak bawa kitab baru dia balik. Ni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni anak 3 orang. Seorang lelaki, 2 perempuan. Anaknya sama dengan nama anak baginda, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat, dia tak tinggalkan duit, tak tinggalkan harta, tak tinggal rumah sewa, tak tinggal tanah. Ni Imam Syafi'i. Kita mati, duit dalam bank banyak. Ni banyak duit ni banyak. Lagi banyak ni. Banyak duit. Tak tinggalkan duit. Dia tinggalkan apa? Tinggalkan ilmu. Macam bapak aku meninggal, dia tak tinggalkan duit. Dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan madrasah. Dia tinggalkan madrasah, dia suruh anaknya uruskan, jaga madrasah. Kalau kami tak uruskan madrasah, tak jaga madrasah, saham ni tak mengalir lah. Berhenti kita oi. Baiklah, kita tutup dengan doa, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namus wa alikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nak maklum dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak minyak kasri kijang, ya, habatus sauda, madu lebah, ubat mata ruqyah Zamzam, ada dekat kereta. Tuan-tuan boleh pergi dekat kereta, nanti lepas makan, lepas mayang, nanti aku buka bonet, tuan-tuan boleh belilah dekat kereta, insya-Allah.